Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bertemu sekali lagi pada malam ini, iaitu hari Isnin malam Selasa, yang merupakan penyambungan pembicaraan pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang telah disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dalam memperkenalkan kepada kita akan sekalian perihal pribadi baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita kitab Syama'il Muhammadiyah ini, kita sedang membicarakan tentang kewafatan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda wafat pada hari Isnin, iaitu pada tahun 11 Hijrah, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Adapun tarikh yang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhurnya ialah 12 Rabiul Awal. Hari Isnin itu sudah pasti, tapi date-nya ataupun tarikhnya yang dimasyhur ialah 12 Rabiul Awal. Walaupun ada sebahagian juga alim ulama mengatakan bahawa dia berlaku pada tarikh 2 Rabiul Awal. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelajaran kita lepas telah menggambarkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di saat-saat akhir umur baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesakitan. Kesakitan itu merupakan salah satu kesan daripada termakannya makanan yang telah diracunkan oleh seorang perempuan Yahudi semasa dalam peristiwa Perang Khaybar. Perang Khaybar berlaku tahun 7 Hijrah. Jadi dengan itu, secebis makanan itu yang Nabi makan daripada daging yang telah diracunkan, dan kemudian daging itu berkata, "Ya Muhammad, jangan kau makan, aku telah diracunkan." Begitulah dia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kesan sakit racun itu berpanjangan sampailah akhir umur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada syariatnya ataupun pada hakikatnya bahawa baginda wafat ialah kerana sudah sampai masanya. Dan begitulah juga kita telah menyebutkan waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, baginda Nabi SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril AS yang telah memberikan baginda pilihan dari sisi Allah. Imma baginda Nabi SAW kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, ataupun baginda dipanjangkan umur untuk bersama dengan keluarga dan juga umatnya. Maka dengan itulah baginda Nabi SAW telah membuat pilihan untuk kembali kepada Allah SWT, yang Nabi SAW sebutkan di akhir-akhir umurnya, Ar-Rafiqul A'la, teman yang tertinggi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah kembali pada Allah pada hari Senin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan pada hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa begitu lama masa diambil, kerana pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku kekecohan antara para sahabat-sahabat yang menerima berita dan menerima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang tak dapat menerima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga kekecohan untuk memilih satu khalifah kerana
dengan adanya seorang imam, seorang pemimpin, seorang khalifah, barulah dapat menguruskan akan jenazah bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang mulia ini pula kita akan menyambung lagi sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Baginda mula sakitnya pada hari sakitnya sudah bermula daripada bulan Safar, daripada sakitnya pada awal Safar atau pertengahan Safar selepas pulang pada haji, dan kemudian pada hari yang akhir-akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, iaitu pada hari Rabu. Hari Rabu malam Khamis, ya. Jadi pada, kalau kita katakan 12 Rabiul Awal tu hari Senin, jadi 11, 10, 9, jadi 8 hari bulan Rabiul Awal itu Nabi SAW merasakan keberatan dalam masa baginda sedang sakit itu. Maka di sinilah didatangkan satu riwayat hadis daripada Salim bin Ubaid radhiyallahu an. Salim bin Ubaid seorang sahabat Nabi SAW yang berada bersama-sama di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ketikanya akhir umur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buka di muka surat 368, hadis yang 380. Hadis 380. Berkata Salim bin Ubaid, iaitu marilah sama kita bacakan Fatihah kepada Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, semoga Allah tinggikan darjatnya dan Allah melimpahkan rahmat pada rohnya, dan kepada penterjemah kitab ini semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan juga melimpahkan rahmat pada rohnya. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير مغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بكم في الدارين آمين. Hadis 380 daripada Salim bin Ubaid radhiyallahu berkata, "Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi fa afaqa. Faqala hadaratis shalah faqalu na'am. Faqala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin an yusalliya lin-nas aw qala bin-nas." Rasulullah SAW pingsan semasa beliau sakit. Apabila tersedar, beliau bertanya, "Adakah sudah masuk waktu salat?" Para sahabat menjawab, "Ya." Rasulullah SAW berkata lagi, "Perintahkan Bilal laungkan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat." Jadi daripada hadis ini, Nabi SAW pingsan. Pingsan dan kemudian bila Nabi tersedar, Nabi tanya sudah masuk waktu solat. Jadi waktu solat yang dimaksudkan itu ialah waktu solat fardu isyak. Jadi Nabi SAW sangat mengambil berat dengan solat. Kita pun macam itulah sepatutnya, ya. Apabila kita sedang bekerja ataupun sedang kesakitan, jangan lupa solat waktunya. Awal waktu yang terpaling afdal kalau dapat dikerjakan pada awal waktunya. Maka Nabi SAW bila tersedar dan Nabi tanya apakah sudah masuk waktu solat, sahabat-sahabat menjawab ya, iaitu waktu solat fardu isyak. Jadi Nabi pingsan lepas solat maghrib, Nabi pingsan. Pingsan Nabi itu bukanlah maknanya pingsan yang lama, tak mesti lama, tapi dalam keadaan yang pingsan tu maka disebutkanlah kisahnya Nabi pingsan. Dan Nabi SAW suruh dua perkara. Pertama, supaya dilaungkan azan. Siapa yang nak laungkan azan? Iaitu Sayyidina Bilal, tukang azan Nabi SAW radhiyallahu anhu. Dan disuruhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menggantikan Nabi untuk menjadi imam salat. Kemudian berkata lagi Salim, qala thumma ughmi alaihi fa afaqa. Faqala hadaratis salah. Selepas itu Rasulullah SAW pingsan lagi. Dan Nabi bercakap macam tu, tak sampailah kita kata 2 minit. Kemudian Nabi masih lagi jatuh pingsan. Pingsan tu maknanya dalam tak menyedarkan diri. Apabila tersedar, dah dalam pingsan mungkin 2-3 minit, Nabi tersedar lagi. Nabi tanya lagi, adakah sudah masuk waktu solat? Jadi di sini Nabi mengulangi soalan yang sudah ditanya. Ini nak menunjukkan kepada kita, orang yang pingsan tu kadang-kala memang berlaku, dia lupa apa yang telah dia tanyakan atau yang telah dia bicarakan. Jadi begitulah juga kita kalau sekiranya menghadapi orang-orang tua atau orang yang uzur, kadang-kadang dia berulang-ulang bertanya perkara yang sama. Jangan kita jadi bosan dan jangan kita jadi marah. Ya,
mak ni dah cakap ni, tanya lagi. Jangan, ya. Inilah dia Allah Ta'ala nak gambarkan. Kekasih Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang cukup sempurna, yang cukup amal ibadatnya, yang tinggi martabatnya, tapi juga berlaku seperti manusia biasa. Nabi SAW sedar kali kedua, Nabi tanya, sudahkah masuk waktu salat? Jawab para sahabat radhiyallahu anhum di muka surat 369, ya, dah masuk waktu salat. Rasulullah SAW pun berkata, perintahkan Bilal laungkan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat. Perintah yang sama yang telah Nabi suruh pada sedarnya pada waktu pengsannya pertama. Kemudian di sini apabila Nabi suruh kali kedua untuk Sayyidina Bilal laungkan azan dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjadi imam salat, Sayyidatina Aisyah menyampuk. Aisyah pun berkata, ayahku adalah seorang mudah sedih. Apabila beliau menggantikan tempatnya menjadi imam, beliau akan menangis sehingga tidak mampu. Adalah lebih baik jika kamu perintahkan orang lain menjadi imam. Ini sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ni seorang yang lembut hatinya dan mudah menangis. Dan begitulah beliau ni kalau dibaca ayat Al-Quran, dalam solat, luar solat, dia akan menangis. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberikan alasan. Sayyidatina Aisyah kalau boleh nak supaya orang lain lah menggantikan tempat solat menjadi imam. Bukan ayahnya, Sayyidina Abu Bakar. Tapi itulah dia nak bagi alasannya macam mana. Bagi alasannya, ayahku ni orang yang sedih hati dan mudah menangis. Nanti kalau dia jadi imam, nanti dia menangis, susah nanti. Jadi gantikanlah dengan orang lain. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Sayyidatina Aisyah ataupun tidak? Kemudian Rasulullah SAW pingsan lagi. Kemudian bagi tersedar. Jadi sudah kali ketiga lah. Pingsan pertama, pingsan kedua, pingsan yang ketiga. Jadi pingsan ketiga apabila tersedar, baginda bertanya, perintahkan Bilal melaungkan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat. Kamu sekalian ini seperti wanita dalam kisah Yusuf. Jadi di sini ada sedikit tambahan. Pertama sekali, Nabi kita SAW setelah menyuruh Sayyidina Bilal laungkan azan dan Sayyidina Bakar jadi imam. Kemudian Nabi SAW menjawab rancangan ataupun kita katakan saranan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah kata, ayahku Abu Bakar ni orang yang kuat menangis. Jadi gantikanlah dengan orang lain. Jadi Nabi SAW pula memberi jawapan kepada saranan Sayyidatina Aisyah, kamu sekalian, iaitu Sayyidatina Aisyah. Jadi walaupun perkataan tu kamu tu maknanya untuk Sayyidatina Aisyah, tapi ia merupakan satu penghormatan. Walaupun satu orang kita kata kamu, ya. Kamu ni seperti wanita dalam kisah Yusuf. Apa kena mengenai kisah wanita Yusuf? Dalam membahaskan ataupun menerangkan akan kata-kata Nabi itu, maka alim-alim ulama ada memberikan beberapa penerangan dan penjelasan. Antaranya ialah bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dianggap ataupun disamakan seperti wanita-wanita, iaitu maksudnya ialah seperti Sayyidatina ataupun kita kata Zulaikha. Zulaikha kita tahu dia adalah seorang mak angkatnya Nabi Allah Yusuf AS, dan kemudian dia juga adalah seorang yang telah kita kata jatuh cinta kepada Nabi Allah Yusuf AS. Jadi seolah-olah kata-kata Sayyidatina Aisyah itu mendesak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Sayyidina Abu Bakar tu janganlah dilantik jadi imam, tapi digantikanlah dengan orang lain. Jadi mendesak itu adalah satu perbuatan yang menyamai seperti perbuatannya Zulaikha. Kenapa? Sebab Zulaikha, beliau ini telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf AS kerana kecantikan, kesegakan, ketampanan Nabi Allah Yusuf AS, sehingga dipanggil Nabi Yusuf ke biliknya dan dikuncikan pintu-pintunya, dan kemudian merayu kepada Nabi Yusuf AS, mendesak kepada Nabi Yusuf AS untuk menyahut dan menerima permintaannya. Iaitu permintaannya ialah supaya melakukan perbuatan zina. Jadi
usaha Zulaikha tu mendesak kepada Nabi Yusuf, seolah-olah Nabi kita SAW menyamakan Sayyidatina Aisyah, mendesak Nabi kita SAW supaya Sayyidina Abu Bakar jangan jadi imam, bagilah ganti orang lain. Dan demikian juga perbuatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga disamakan juga seperti perbuatannya Zulaikha, yang di mana beliau ini yang merupakan mak angkat pada Nabi Allah Yusuf AS. Beliau telah mengumpulkan wanita-wanita istana dan supaya mengeluarkan Nabi Yusuf untuk lalu di depan wanita-wanita itu, sedangkan wanita-wanita itu telah diberikan apel dan pisau untuk potong, sehingga wanita-wanita itu terpotong jari-jari mereka kerana terpegun melihatkan kecantikan Nabi Allah Yusuf AS. Ini adalah akibat kerana wanita-wanita itu telah bercakap-cakap tentang kejatuh cintanya, iaitu Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Jadi si Zulaikha telah terasa sangat marah dan nak membuktikan kenapa beliau itu jatuh cinta pada Nabi Yusuf. Jadi inilah sebabnya. Jadi seolah-olah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang di mana Sayyidatina Aisyah nak memberitahu kepada Nabi SAW supaya gantikanlah orang lain jadi imam. Jadi Sayyidatina Aisyah memberikan desakan kepada Nabi dengan beritahu pada Nabi bahawa Abu Bakar ini seorang yang kuat menangis. Tapi sebenarnya apakah dia punya maksud tersirat daripada desakan itu? Maka di sini alim-alim ulama mengatakan, menggambarkan bahawa yang maksud tersirat di dalam kata-kata Siti Aisyah itu, sebenarnya Siti Aisyah bimbang. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, akan nanti ada ramai orang yang tak senang melihat ada orang lain yang berdiri di tempat Rasulullah SAW. Dan lalu menyangka, dan Siti Aisyah bimbang, nanti akan berlaku nasib tak baik kepada ayahnya. Jadi dia ada kebimbangan orang ramai ada yang mungkin tak suka. Kenapa ni Abu Bakar ganti tempat Nabi ni? Jadi satu. Keduanya, kerana bimbang. Nanti kalau orang dia tak suka, ataupun nanti akan turun musibah. Sebab mungkin Sayyidina Abu Bakar tak layak orang yang duduk di tempat Nabi jadi imam. Jadi atas dasar itulah yang tersirat dalam diri Siti Aisyah, yang Siti Aisyah menganjurkan dan menyarankan Nabi, gantikanlah orang lain, janganlah bapa dia. Tapi Nabi SAW menegaskan, suruh Sayyidina Bilal azan dan suruh Sayyidatina Aisyah suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjadi imam. Dan kemudian dengan tegasan Nabi kita SAW itu, Sayyidina Abu Bakar pun menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam pada hari Rabu malam Khamis, iaitu daripada solat Isyak. Jadi pada solat Isyak, kemudian hari Khamis sepenuhnya 5 waktu, dan hari Jumaat sepenuhnya 5 waktu dan 10 waktu. Dan kemudian hari Ahad sepenuhnya, iaitu dah 5 waktu lagi, dah 15. Dan dengan hari Rabu tu 1 waktu, hari Isyak, jadi 16. Dan kemudian pada semain subuh hari Senin. Jadi 17 waktu salat fardu yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sewaktu akhir umur Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Bilal diperintahkan melakukan azan dan Abu Bakar dipanggil menjadi imam salat. Selepas itu Rasulullah SAW merasakan sakitnya lebih ringan. Lepas pada itu Nabi macam rasa ringan. Jadi Nabi pun nak bangun, nak lihatlah apa yang berlaku. Maka Rasulullah SAW berkata, carikan seorang untuk aku bersandar padanya. Jadi kemudian datang Barirah bersama seorang yang lain. Rasulullah pun bersandar kepada mereka berdua. Jadi di sini Nabi SAW, kalau sekiranya kita lihat, dia rasa segar sikit. Dan dia pun inginlah melihat apa yang berlaku di masjid. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Apakah mengikut sebagaimana yang disuruh oleh Nabi kita SAW. Maka dengan itu Nabi perintahkan supaya dibawa Nabi ke masjid. Dibawa ke masjid. Bukan masjid tu maknanya masuk masjid. Sebab rumah Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sakit ni di rumah Siti Aisyah. Satu dinding dengan masjid. Jadi ada tingkap. Ya.
Jadi di sini seorang sahabat bernama Barirah. Dia pun menggendong dengan Nabi dengan seorang sahabat yang lain. Jadi dua orang yang menggendong Nabi. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari, yang menggendong Nabi SAW, Barirah dan dua orang lelaki. Dua orang lelaki ini ialah Sayyidina Abbas, pakcik Nabi SAW, dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dalam riwayat Imam Muslim pula, bahawa Barirah bersama Sayyidina Abbas dan dengan dua anaknya, iaitu dan anaknya Fadl, iaitu Abbas dan Fadl. Fadl ni anak Sayyidina Abbas, ya, sepupu Nabi SAW. Dalam riwayat lain pula mengatakan bahawa Sayyidina Abbas bersama Usamah menggendong Nabi SAW di paparnya Nabi untuk nak mendekatkan Nabi melihat di jendela masjid. Maka Rasulullah SAW pun bersandar kepada mereka berdua. Apabila Abu Bakar melihat keadaan Rasulullah SAW begitu, beliau mau berpatah balik ke belakang, namun Rasulullah SAW memberi isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar tidak berganjak dari tempatnya sehingga Abu Bakar selesai bersalat. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar sedang jadi imam, kelihatan daripada jendela itu Nabi sedang melihat. Jadi Sayyidina Abu Bakar terasa, mungkin Nabi sudah segar, Nabi sudah sihat, Nabi akan masuk ke masjid untuk mengimamkan solat. Sayyidina Abu Bakar dah mula nak bergerak, nak gostan ke belakang. Tapi Nabi memberi isyarat, jangan. Teruskan. Nabi memberi isyarat. Macam mana Sayyidina Abu Bakar nampak? Sebab tempat yang Nabi Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, dia bertepatan dengan tingkap yang ada di sebelah dinding kiri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Kalau siapa yang pernah masuk Raudah dalam Masjid Nabawi, tempat dalam Raudah tu ada tempat mihrab, itulah tempatnya Nabi jadi imam, dan itulah tempatnya Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Dan di dinding rumah Nabi itu kat sebelah kiri imam. Imam menghadap ke arah kiblat. Dan dinding itu ada tingkap itu bertepatan dengan tempat imam. Jadi makna sini Nabi dapat melihat Sayyidina Abu Bakar jadi imam dan melihat juga makmum, dan Sayyidina Abu Bakar pun perasan juga Nabi melihat, dan kemudian dia nak berundur, kemudian Nabi beri syarat jangan, teruskan saja. Jadi begitulah kedua-dua sahabat tadi atau ketiga-tiga sahabat yang menggendongkan Nabi SAW, setelah Nabi melihat, dibawa balik ke tempat perbaringan Nabi SAW. Selepas itu, nyawa Rasulullah SAW dicabut di muka surat 370. Jadi, selepas itu, nyawa Rasulullah SAW dicabut. Jadi, selepas itu tu bila? Apakah lepas solat Isyak? Jawapannya tidak. Jadi, selepas peristiwa itu, iaitu pada hari esoknya, hari subuh, ya. Subuh, Sayyidina Abu Bakar jadi imam lagi. Ya. Jadi, Sayyidina Abu Bakar mula jadi imam pada hari Rabu malam Khamis. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, kemudian hari Senin. Jadi berlaku selepas beberapa hari itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun jadi imam pada solat subuh, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu pun melihat Nabi sudah nampak ada kurang, dan Sayyidina Abu Bakar minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia balik ke rumahnya. Rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu daripada Masjid Nabawi kira-kira 1 kilometer. Tempatnya dinama Awali, ya, Awali. Lebih kurang kalau kita kata daripada Masjid Nabawi 1 kilometer lah, melalui kubur Baqi' dan lepas pada kubur Baqi'. Jadi Sayyidina Abu Bakar minta pulang tu kerana dia melihat nampak Nabi sudah agak sihat kembali. Tak adalah sangka yang Nabi SAW akan wafat. Tetapi baginda Nabi SAW setelah sembahyang subuh itu, pada lagi tengah hari sikit, iaitu kira-kira kita kata waktu duha, tengah hari, tengah masa panas. Jadi waktu duha ni antara terbit matahari sampai waktu zuhur. Kalau kita kata kalau sekarang ni 7.30 sampailah pada pukul 1.10 atau 1.20 waktu zuhur. Jadi mungkin dalam pukul 10 lah, ya, kita kata. Waktu itu, jadi Nabi SAW mula rasa, kita katakan, kesakitan, dan kemudian Nabi SAW pun nazak, dan kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Itu peristiwa nazak dan kesakitan itu telah kita sebutkan dalam pelajaran kita yang lepas. Maka di sini Salim Al-Uwaid, maknanya yang meriwayatkan hadis ini, Salim bin Ubaid, meringkaskan, ya, daripada hari solat Isyak Rabu,
kemudian tak diceritakan sepanjangnya masa, kemudian sampailah pada waktu wafat Nabi SAW. Dia pun menceritakan wa qubida Rasulullah SAW, dan telah pun baginda meninggal dunia. Jadi nak diceritakan perkara yang berlaku setelah masa saat Nabi SAW meninggal dunia. Apa yang berlaku? Selepas itu nyawa Rasulullah SAW dicabut. Mana Nabi SAW meninggal dunia. Namun Umar berkata, demi Allah, aku tidak mau mendengar sesiapa pun yang berkata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Jika ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedangku ini. Ini reaksi sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apabila setelah wafat Nabi SAW, dan berita itu telah keluar dan sampai ke telinga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berada dalam sekitar kawasan Masjid An-Nabawi dekat-dekat rumah Nabi SAW. Beliau pun membuatkan satu pengisytiharan. Aku tak mendengar siapa-siapa mengatakan Nabi SAW wafat. Siapa yang aku dengar kata Nabi wafat, akan ini kena pedang aku. Aku tanggalkan. Kenapa Sayyidina Umar membuat reaksi tersebut? Pertama ialah kerana Sayyidina Umar tersangat sayang kepada Nabi SAW. Itulah juga sahabat-sahabat tersangat sayang kepada Nabi SAW. Seolah-olah tak dapat menerima kewafatan Nabi SAW. Pertama. Keduanya, ialah Sayyidina Umar berkata demikian kerana Sayyidina Umar sedar bahawa kemungkinan Nabi SAW tidak sebenarnya wafat. Cuma seperti yang tadi pertama, kedua yang Nabi pingsan. Kemudian ini juga merupakan mungkin Nabi pingsan. Dan Nabi mungkin pingsan itu ialah kalau mungkin lama pun, sepertilah dia menganggap Nabi itu menghadap pada Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain menyebutkan kemungkinan Sayyidina Umar menganggap seperti Nabi Musa AS menghadap Allah 40 hari. Ya, itulah kisah Nabi Musa AS. Jadi mungkin juga Nabi kita SAW ni dalam alam rohnya menghadap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan baginda bukan wafat seperti mana yang mati, tapi hanya sekejap sahaja dan akan kembali lagi. Dan ketiganya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata demikian kerana Sayyidina Umar tidak mau memberi peluang kepada orang munafik yang di mana mereka ini memang sangat gembira kalau mendengarkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ini, mereka ini adalah musuh Islam, tapi mereka cuma menzahirkan saja seolah-olah diri mereka orang Islam, berpura-pura, tapi mereka itu tak benar-benar beriman. Jadi Sayyidina Umar tak mau beri peluang kepada mereka untuk merayakan kegembiraan mereka. Oh, kalau munafik dengan Nabi dah mau wafat, sukalah dia. Sebab dia punya musuh dia tu sudah meninggal. Jadi Sayyidina Umar memberikan amaran. Siapa kata Nabi SAW wafat, akan aku pancung kepalanya. Itulah reaksi Sayyidina Umar radhiyallahu. Sebenarnya reaksi sahabat-sahabat ni waktu kewafatan Nabi SAW bermacam-macam. Ya? Ada reaksi sahabat-sahabatnya di mana seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang tak dapat menerima akan berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga yang di mana ada sahabat-sahabat yang tak boleh nak bercakap, maknanya sudah macam tergamam. Betul ke Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Seperti mana berlaku pada Abdullah bin Unais. Dan begitu juga ada yang terkejut dan meninggal. Masya-Allah ya. Dan demikian juga ada yang di mana mereka tak dapat nak berkata-kata, ya, ada yang tak boleh berdiri seperti Abdullah bin Unais, dan ada yang tak dapat bercakap seperti Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi dan khalifah yang ketiga. Kenapa? Mereka macam kebingungan dan rasa terharu yang teramat. Betulkah Nabi SAW wafat? Bagaimana betulkah Nabi meninggal? Jadi begitulah. Tapi orang yang paling tegas sekali pada masa itu ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan kita dengarkan nanti sebentar lagi apa yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika itu, waqala wa kana an-nasu ummiyina lam yakun fihim nabiyyun qabla. Di perenggan kedua di muka surat 370. Ketika itu orang yang ada di situ tidak tahu mahu berbuat apa kerana mereka tidak mempunyai nabi sebelum Rasulullah SAW. Maksudnya, kalaulah ada nabi sebelum Nabi SAW dan wafat, dan kemudian Nabi kita sini uruskan, makna mereka dah ada pengalaman. Okey, orang ni wafat ni seorang Nabi, ini macam urus. Tapi sekarang, pada zaman Nabi SAW, tidak ada siapa Nabi sebelumnya. Kalau ada Nabi pun, Nabi Isa yang sudah lama, 500 tahun dahulu. Jadi sewaktu Nabi SAW tak ada Nabi.
Yang ada hanya Rasulullah SAW. Jadi bila Rasulullah SAW wafat, orang-orang dalam kebingungan. Nak buat macam mana? Betul kan Nabi wafat? Dan kalau wafat tu bagaimana nak diuruskan? Begitulah. Mereka berkata, wahai Salim, yang tukang meriwayatkan hadis ini, pergilah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW dan panggil beliau ke sini. Jadi di sini kalau kita lihat, sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang begitu ramai, mereka memanggil Salim. Salim ni yang meriwayatkan hadis ini. Pergilah panggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah. Maknanya mereka mengiktiraf. Yang dimaksudkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi dinamakan dia mendapat gelaran sahabat Rasulullah kerana dialah yang bersahabat dan menemankan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ingatlah ketika Nabi kita berkata li sahibihi, kepada temannya, pada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bimbang, Allah beserta kami. Ini peristiwa dalam gua Jabal Thur sewaktu nak hijrah daripada Mekah ke Madinah Munawwarah. Jadi sahabat-sahabat lain semua akur bahawa orang yang paling rapat dengan Nabi SAW dan yang digelarkan sahabat dengan arti kata yang istimewa ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Salim telah dipesan oleh sahabat-sahabat lain, pergilah ambil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bawalah dia datang kemari. Jadi Sayyidina Salim pun pergilah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW dan panggil beliau ke sini. Jadi dia pun berkata, aku pun pergi bertemu dengan Abu Bakar yang ketika itu berada di masjid. Aku menangis kebingungan. Jadi Salim pergi ke tempat Sayyidina Abu Bakar. Di mana tempat Sayyidina Abu Bakar? Bukan dalam Masjid Nabawi. Tidak. Dalam masjid kampung dia. Iaitu di awali kira-kira 1 kilometer daripada Masjid Nabawi. Kenapa Sayyidina Abu Bakar balik? Tadi kita dah sebut pada awal-awalnya Nabi SAW menunjukkan reaksi kesihatan pada pagi Senin ni tadi. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun minta izinlah dengan Nabi nak balik ke rumah. Sebab dia pun ada isteri, ada rumah. Jadi nak balik rumah sekejap. Jadi Sayyidina Abu Bakar baliklah ke rumah. Di kawasan rumah dia ada pula masjid kampung. Jadi Sayyidina Abu Bakar selain balik ke rumah, Sayyidina Abu Bakar pun pergi ke dalam masjid untuk bertafakur, untuk berzikir dan sebagainya, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Salim pun datang. Jadi Salim datang pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada hari Senin, pada setelah berlakunya kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kata kewafatan Nabi dalam lingkungan jam 10 pagi, mungkin jam 10.30, 11, Salim sudah pergi ke tempat Sayyidina Abu Bakar untuk nak beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Salim bila sampai ke tempat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, didapati Sayyidina Abu Bakar dalam masjid. Dan Salim pun rasa dengan kebingungan, menangis terus. Dan dia pun datang dan berkata, falamma ra'ani, iaitu di muka surat 370 lagi, di perenggan yang ketiga bawah, falamma ra'ani qala aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu terjemahannya di muka surat 371, ketika Abu Bakar memandangku, beliau bertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia? Jadi ini ada something ni. Salim datang daripada jauh. Datang nangis-nangis. Apakah Rasulullah sudah wafat? Itu maksudnya. Maka Salim pun berkata, aku menjawab, Umar telah berkata, aku tidak mau mendengar sesiapa pun berkata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Jika ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedangku ini. Jadi, Salim tak mengatakan Nabi dah wafat, tapi Salim membawa hikayat kata-kata Sayyidina Umar. Kenapa? Sebab mungkin kata-kata Sayyidina Umar tu ada benarnya. Jadi nak kata wafat, Sayyidina Umar kata jangan kata wafat. Tapi kalau tak wafat, ni Nabi dah tak ada ni macam mana? Jadi keadaan tu bingung. Jadi Salim pun tak kata memang Nabi wafat, tapi memberitahu pada Sayyidina Abu Bakar, ini yang kata Sayyidina Umar. Jadi untuk nak confirm, Sayyidina Abu Bakar silalah datang terus, mari datang ke rumah Nabi SAW. Mendengarkannya, Abu Bakar radhiyallahu berkata, mari kita pergi, jom. Aku pun berangkat bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar tiba, banyak orang sudah masuk ke kamar Rasulullah SAW. Orang dah penuh dah, sahabat-sahabat semua. Abu Bakar berkata, wahai manusia,
beri aku ruang laluan. Orang dah penuh kan. Rumah Nabi ni ada kerumun ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun masuk. Tolong bagi give way. Aku nak jalan. Orang pun bagilah jalan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar berkata, wahai manusia, berilah aku ruang laluan. Orang yang ada di situ memberi laluan untuknya. Abu Bakar mendekati jenazah Rasulullah SAW lalu membaca. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ringkasnya, asalnya Sayyidina Abu Bakar datang dan kemudian membukakan kain yang menutup wajah Nabi. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu tengok wajah Nabi SAW, dia pun dekatkan bibirnya, dikucupkan ke 3 kali ke atas dahi Nabi SAW. Dia, wa Nabi, ya wahai Nabi. Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah. Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar kucup dahi Nabi SAW 3 kali, kemudian Sayyidina Abu Bakar pun kata, itulah katanya, tibta hayyan wa maitan. Engkau hidup dengan cara baik, kau meninggal pun dengan cara baik. Dan begitulah Sayyidina Abu Bakar pun membacakan dalam ayat iaitu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang artinya sesungguhnya kau yang Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Ayat pada surah Az-Zumar ayat 30. Begitulah, kau akan mati ya Muhammad dan semua mereka pun akan mati. Macam kita pun akan mati. Jadi ayat ini telah menggambarkan Nabi akan mati. Dan didatangkan lagi ayat yang lain bahawa tak ada seorang pun yang Allah Ta'ala jadikan dia kekal di atas muka bumi ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya Sayyidina Abu Bakar sedar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jadi dengan itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu pun bangun. Dan kemudian thumma qalu ya sahibar Rasulillah. Kemudian orang-orang ramai yang ada di situ berkata, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ditujukan pada Sayyidina Abu Bakar. Padahal kalau sahabat itu ramai. Tapi di sahabat khusus yang istimewa, itulah ada seorang, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adakah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dicabut? Apakah Rasulullah sudah wafat? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka yakin Abu Bakar berkata benar. Sebab tu Abu Bakar digelarkan As-Siddiq, yang sangat membenarkan. Jadi, mereka nak confirm. Sayyidina Umar kat luar dah mengamuk-mengamuk ni. Siapa kata Nabi wafat, aku pancung kepala dia. Sekarang mereka tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kau dah tengok Nabi SAW? Ya, sekarang kau nak kata Nabi dah wafat? Sayyidina Abu Bakar jawab, ya. Maka seterusnya orang ramai bertanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, adakah jenazah Rasulullah SAW disemayangkan? Kenapa mereka tanya pula jenazah disemayangkan? Sebab mereka tak tahu. Kalau jenazah umat Islam yang dah meninggal sebelum Nabi wafat, Nabi sini semayangkan. Habis jenazah Nabi tak payah semayang. Tak mustahil. Sebab Nabi ni suci. Suci zahir, suci batin dan tak ada dosa. Apakah nak disemayangkan? Jadi mereka dalam question mark, tanda tanya. Jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, ya, memang Nabi akan disemayangkan. Mereka bertanya lagi, bagaimanakah caranya? Macam mana nak semayangkan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam? Mungkin caranya ada istimewa sebab dia seorang Nabi Rasulullah, kekasih Allah. Abu Bakar menjawab, sekumpulan kamu masuk lalu bertakbir, dirikan solat jenazah, berdoa dan kemudian keluar. Selepas itu masuk sekumpulan yang lain lalu bertakbir, solat jenazah, berdoa dan keluar. Begitulah sehingga semua orang sudah masuk. Jadi dalam kita katakan di sini, Sayyidina Abu Bakar memberikan tata caranya. Sebenarnya tata cara ini pernah disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sepotong riwayat hadis sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, bagaimana nak disolatkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pertama sekali, biarkan tempat aku itu kosong. Kamar Nabi itu kosong kerana para malaikat akan solatkan jenazahku. Diberikan satu masa, satu ketika, setelah selesai daripada jenazah Nabi, dimandikan, dikafankan semua, letak ke arah kiblat dan kemudian dibiarkan kosong tempat itu. Para malaikat akan datang, kunjung, mungkin makan masa dalam setengah jam, 1 jam dan kemudian selesai. Kemudian barulah para ahli bait aku, keluarga Nabi iaitu family Nabi daripada keturunan Abdul Muttalib, ya. Itu yang diharamkan makan zakat, mereka solatkan. Kemudian daripada lelaki-lelaki sahabat-sahabat
dan kemudian daripada lelaki-lelaki yang anak-anak, dan kemudian daripada wanita-wanita, dan sampai akhirnya, dan kemudian begitulah selesai. Jadi mereka bersolat jenazah itu tidak dengan imam. Masing-masing solat jenazah sendirian. Kenapa Ustaz sembahyang jenazah sendirian? Sebabnya nak jadi imam kena ada satu ketua negara. Tak ada ketua negara pada masa itu sebab Nabi SAW baru wafat. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar belum lagi dilantik sebab Sayyidina Abu Bakar pun adalah sebagai sahabat biasa. Walaupun akhirnya nanti dilantik jadi khalifah. Jadi dengan itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan sembahyanglah. Setiap orang datang masuk solat dan kemudian berdoa dan kemudian keluar. Solat masuk takbir, solat, doa dan keluar dan seterusnya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, solat jenazah untuk baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, adakah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya, di manakah? Abu Bakar menjawab, di tempat di mana Allah mencabut nyawa beliau. Sebabnya Allah tidak mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di tempat yang baik. Ini sebenarnya memang dah ada dalam hadis juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, satu hadis ini adalah hadis yang Sayyidina Abu Bakar sahaja yang mendengarnya, bahawa seseorang Nabi itu dia ditanam di mana tempat yang dia dikebumikan. Ya, seseorang Nabi itu tidak mahalkan Nabi qat illa yudfan haitsu tuqbadu ruhu. Tidaklah mati seseorang Nabi melainkan dia itu ditanam di mana rohnya dicabut. Jadi itu yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan. Ketika orang ada berselisih, nak ditanamkan di Mekah, nak ditanamkan di Baqi, nak ditanamkan tempat makam Ibrahim di depan Kaabah. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila ditanya soalan ni, Sayyidina Abu Bakar menjawab, dia ditanamkan di mana tempat Nabi SAW wafat. Kerana tidak wafat seorang Nabi melainkan di tempat yang baik. Jadi begitulah tempat yang baik. Tempat Nabi wafat di mana? Di dalam bilik yang di tempat pembaringannya. Itulah bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kubur Nabi kita SAW pada hari ini adalah merupakan kamar tidurnya Nabi SAW bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang sudah dijadikan tempat makam Nabi dan kemudian ditutup dengan kita kata tembok sebagai mengasingkan tempat perkuburan daripada Masjid Nabawi seluruhnya. Jadi itulah kata-kata Sayyidina Abu Bakar di mana tempat Nabi SAW dikebumikan. Mereka yakin Abu Bakar berkata benar. Selepas itu Abu Bakar menyuruh orang ramai yang ada di situ menyiapkan kabilah ayah Rasulullah. Kabilah ayah Rasulullah. Kabilah itu keluarga, family. Family ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah ialah Abdullah. Family ayah dia antara pakcik-pakcik Nabi lah. Siapkan mereka, anak-anak mereka, untuk memandikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memandikan mayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah daripada keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada riwayat yang lain yang di mana Nabi ada berpesan pada Sayyidina Ali, Ausani Nabi Sayyidina Ali menceritakan, telah diwasiatkan kepadaku oleh Nabi, alla yaghsilahu ahadun ghairi. Jangan seseorang pun memandikan mayat Nabi melainkan aku sahaja. Fa innahu la yara ahadun aurati illa tumisas aina. Karena tidak seseorang pun yang melihat aurat aku melainkan akan dibutakan matanya. Jadi tak boleh lihat aurat Nabi. Jadi yang dibenarkan hanya Sayyidina Ali saja. Tetapi bagaimana Sayyidina Ali nak mandikan? Maka begitulah dalam riwayat, ya Ali la yaghsiluni illa anta. Fa innahu la yara ahadun aurati illa tumisas aina. Wahai Ali, tidak seseorang memandikan aku melainkan engkau, kerana tidak sesiapa yang melihat aurat aku melainkan akan dibutakan matanya. Ini saya ambil daripada kitab lain pula ya. Ini kitab yang mensyarahkan hadis Imam Tirmizi ya. Jadi yang membantu Sayyidina Ali ialah Abbas, pakcik Nabi, dan ibnuhu dan anaknya Al-Fadl, yu'inanahu, wa Qasmun wa Usamah, dan Qasman wa Usamah wa Syakran. Syakran adalah hamba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yasbunal ma', mereka menuangkan air, wa ainuhum mahsubah,
dan sedangkan mata mereka itu ditutup, ditutupkan dengan kain. Jadi mereka cuma tuangkan air, bawa air dan kemudian mereka tuangkan, bawa air tuangkan. Sayyidina Ali lah yang membasuh dengan mata yang terbuka, ya. Dan ada yang mengatakan dan mereka mata tutup, ada yang mengatakan mereka mentuangkan air daripada belakang tabir. Jadi dibuatkan tabir, ambil air, pas ke dalam, ambil air, pas ke dalam. Jadi itulah dia. Jadi Sayyidina Abbas dan juga anaknya Fadl, sepupu Nabi. Abbas itu pakcik Nabi SAW, Fadl. Dan kemudian lepas tu Usama anak angkat Nabi SAW. Anak kepada anak angkat Nabi SAW. Iaitu Usama bin Zaid, yang Nabi sayangi. Dan Syakran ialah hamba abdi Nabi SAW. Jadi mereka berempat ni membantu dengan tuang air. Dan Sayyidina Ali lah yang membasuh Nabi daripada awal sampai ke akhir, ya. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu mengatakan, "Ghasaltuhu sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu anzuru ma yakunu minal maid." Aku basuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat kepada Nabi sebagaimana seorang yang membasuh mayat. Falam ara syai'an, aku tak nampak sesuatu pun keburukan, ya. Wa kana tayyiban hayyan wa maitan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu baik pada masa hidupnya, baik pada masa matinya. Wa saqata rihu tayyibah, tiba-tiba datang bau yang wangi sekali. Falam yajidu mislaha qat, yang tak pernah dibau ciumnya seperti wangi seperti itu sebelum ni. Jadi Allah Ta'ala hantarkan wangian, Masya Allah. Sayyidina Ali membasuh Nabi itu dalam keadaan yang wangi, subhanallah. Luar biasa. Iaitulah dia tuan-tuan, sewaktu wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, wajtama'al muhajiruna yatasyawaruna faqalu. Melepas itu kaum muhajirin bermesyuarat. Jadi kisah yang Sayyidina Umar ni bagaimana? Jadi setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar pun telah melihat akan kewafatan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini kewafatan Nabi. Sayyidina Umar yang di luar tu masih mengamuk siapa yang kata Nabi wafat akan dipancung kepalanya. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun masuk ke masjid. Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Umar, duduk." Mereka Sayyidina Umar tak nak duduk juga. Dengan rasa garang dia tu. Sahabat-sahabat pun lain pun semua ikut Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun kata berkhutbah di atas mimbar dengan keadaan menangis-nangis. Sayyidina Abu Bakar menangis dan berkhutbah. Sayyidina Abu Bakar pun berkatakan, "Wahai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya ma'asyarul muslimin, wahai kaum muslimin. Sesiapa yang mengatakan Rasulullah SAW," Sayyidina Abu Bakar mententeramkan sahabat sambil berkhutbah, "Muhammad itu, iaitu sesiapa yang menyembah Muhammad itu sudah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah itu kekal hidup selamanya." Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun membacakan ayat Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Ayat yang ke 144 daripada surah Al-Imran. Ayat ini Allah mengatakan, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelum beliau beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, iaitu menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi apabila Sayyidina Umar dengar kata-kata ini, ayat Quran, Sayyidina Umar kata, "Wallahi, demi Allah, seolah-olah ayat ini baru sudah turun, makna baru. Padahal selalu dibacanya, tapi tak terperasan. Allah Ta'ala dah sebut, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, dan telah mati semua rasul-rasul sebelumnya. Kalau Muhammad itu mati, apakah kamu akan murtad? Siapa yang murtad, dia tak merugikan Allah, tapi dialah rugikan pada diri sendiri. Dan Allah akan berterima kasih ataupun memberikan kebajikan pada orang yang bersyukur." Ya, begitulah di muslim rahimakumullah, ya. Jadi kita sampai situ saja, wajtama'al muhajirun, dan sampailah kepada perenggan yang terakhir tu kita akan sambung lagi dalam pelajaran akan datang. Wallahu a'lam. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan dalam penyampaian saya kalau ada kekurangan, silap kata. Mana baik itu semua datang pada Allah, yang salah silap itu kelemahan saya sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita Syama'il Muhammadiyah malam ini merupakan daripada sesi dakwanya Masjid Sultan.
Singapura, tuan-tuan dan puan-puan berdermalah pada pihak masjid seperti mana yang tertera akan akaun nombor masjid di depan kita. Sekian saja daripada saya. Aku qauli hadza, sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.